Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan dalam ibadat. Perbincangan kita kali ini dalam Babu Fadlil Masyi ilal Masajid, bab kelebihan berjalan menuju ke masjid. Jadi kita ini macam mana cara kita berjalan menuju ke masjid, kelebihan dia setara mana. Masjid-masjid yakni rumah Allah merupakan tempat yang paling mulia dalam Islam. Jadi kerana itulah peraturan masjid ni, kita nak pergi ke masjid kena ada pakaian yang baik. Allah Ta'ala sendiri perintah dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang bersih, yang cantik, perhiasan untuk ke masjid. Sebab itulah kita dalam sudut adab satu, dari sudut etikanya satu, dan dari sudut hukumnya satu. Kalau kita belajar hukum, wajib seorang itu menutup aurat di antara pusat dengan lutut. Mana kalau bolehlah kita pergi masjid pakai seluar pendek sekat lutut, tutup pusat. Cukup dah tu. Cukup tak cukup syarat? Cukup dah. Sah dah semaya dengan keadaan begitu. Jadi aurat orang laki-laki dalam semaya, dalam kitab mana-mana fiqh dia kata di antara pusat dengan lutut. Jadi ada kalau orang pergi semaya pakai tutup lutut, maknanya seluar panjang sikit dengan tutup pusat. Cukup. Itu dipanggil hukum. Maknanya kalau kita tak ada pakaian dah, tu je kain yang kita ada, boleh tutup pusat dengan lutut, sah dah, boleh mayan. Tapi janganlah kita ambil di atas, orang panggil atas landas, atas tara ya. Jadi bila nak pergi ke masjid, kena pakai baju yang cantik-cantik, yang berhias. Jangan pakai baju carik, jangan pakai baju yang tak tu pasal warna apa ni, gambar-gambar yang. Jadi kita biar ada beza nak pergi masjid dengan nak pergi kenai. Kenapa? Kerana merupakan tempat yang paling mulia dalam Islam, itulah masjid. Ia juga dijadikan tempat ibadah bagi seluruh umat Islam, semua beribadat di masjid. Dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan syariat Islam banyak di masjid. Oleh yang demikian, orang yang rajin pergi ke masjid dengan tujuan untuk beribadah seperti salat fardu, sunat, membaca Al-Quran dan i'tikaf akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi bukti tanda keimanan seseorang pada hari akhirat kelak. Jadi ini mukaddimah kepada bab kita ni. Mukaddimah pada bab kita menceritakan bahawa orang yang selalu pergi masjid itu tandanya orang yang beriman. Pergi masjid untuk apa? Untuk ibadat. Ada juga orang pergi masjid untuk apa? Nak pergi jual saja. Hari ni kita tengok dekat-dekat masjid penuh pasar malam situ. Orang nak mengajar dia tak dengar pun, dia pergi tunggu situ je. Itu tak mungkin, tak masuk dalam. Pergi masjid tujuannya nak beribadat kepada Allah SWT. Kalau kebetulan kita ada kedai tepi itu tak apa, tidak jadi kesalahan. Dalam bab kita ni ada 8 hadis. 8 buah hadis ada, kita bincang secara ringkas insya-Allah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Maksud hadis, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, pagi atau petang, tengah hari pun masuk juga. Dia kata tak ada ni, malah apa dapat? Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuknya sesuatu hidangan nuzulan yang biasa diberikan kepada tetamu di syurga bagi setiap kali ia pergi ke masjid, sama ada pagi atau petang. Jadi dhiyafatan fil jannah. Dhiyafah ni hidangan ataupun satu persiapan
sebagai tetamu setiap kali kita pergi masjid dapat. Itu dapat sekali masjid, sekali berjalan pergi masjid. Kalau kita salat lain pula, pahala lain pula tambah. Kalau tambah lagi dengan semaya sunat, Nabi kata siapa dia jaga semaya sunat 10 rakaat, sunat rawatib, ada riwayat kata 12 rakaat, Allah Ta'ala akan bina sebuah banglo, sebuah istana dalam syurga lagi besar. Jadi kita kutip semua setakat mana yang kita dapat, setakat mana yang kita mampu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan ambil, jangan lepas peluang, ambil semua. Hadis ni muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hamba-hambanya yang rajin pergi ke masjid untuk beribadah, sama ada di waktu pagi, petang, dengan nikmat-nikmat yang besar dan teristimewa daripada hamba-hambanya yang lain. Orang yang pergi masjid, orang ini orang mendapat manusia istimewa kerana ada kelebihan yang Allah Ta'ala nanti untuk mereka. Yang kedua, orang yang beramal saleh lagi bertakwa akan mendapat ganjaran pahala dan nikmat yang berganda-ganda di akhirat. Itu tidak dinafikan lagi. Hadis yang kedua, wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Allahu akbar, besarnya kelebihan. Maksud hadis, Abu Hurairah mencerita lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersuci di rumahnya. Ini satu tambahan lagi. Hadis yang pertama tadi tak cerita ambil wuduk di mana. Hadis ini dia khususkan man tatahhara fi baitihi, bersuci di rumah. Siap dah wuduk di rumah kita. Kalau jatuh tengah jalan cerita lain, tapi sudah masa keluar rumah tadi siap dengan wuduk dah. Wuduk di rumah. Kemudian ia pergi ke salah satu daripada beberapa rumah Allah, ke masjid mana-manalah, masjid ke surau ke, untuk menunaikan salah satu sembahyang wajib, sembahyang fardu daripada beberapa sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah perjalanan itu, setiap langkah perjalanan ia dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan setiap langkah yang lainnya menaikkan satu darjat. Jadi kalau kita, ini syaratnya nak ambil wuduk di rumah. Jadi ini ada tambahan lagi syarat nak pergi masjid, ambil wuduk di rumah, menunaikan sembahyang fardu. Dalam hadis ini dia sebut sembahyang fardu. Hadis yang pertama tadi dia tak sebut buat apa, pergi masjid aja. Boleh jadi nak pergi masjid tu kerana nak belajar, nak pergi dengar kuliah, nak pergi apa saja, ada majlis ceramah contohnya, nak pergi masjid ni. Tak kira. Itu dapat apa? Dapat dhiyafah, dapat kemuliaan, menjadi tetamu. Allah akan sediakan sebagai hidangan untuk tetamu. Hadis yang kedua khusus ambil wuduk di rumah kerana kita nak pergi masjid ni, tujuannya nak semaya fardu. Nabi kita tak sebut semaya sunat di masjid kerana apa? Kerana semaya sunat itu afdalnya di rumah, afdal di rumah. Cuma di zaman kita hari ni banyak sangat godaan di rumah kita. Banyak tak banyak? Banyak. Siapa-siapa rumah tangga tu cerita sedap pula, terlupa dah pula sunat rawatib ba'diyah tak semaya lagi. Pakai selesai, pakai sudah settle. Ingat nak semaya, wuduk pula batal, pakai saja. Jadi daripada terus tak semaya, lebih baik kita salat di masjid daripada tak salat. Jadi yang afdalnya kalau kita boleh kekalkan, kita balik semaya sunat di rumah kita. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Satu langkah turun, satu langkah naik. Tinggi darjat dia tu. Pengajaran hadis, orang yang pergi ke masjid dengan niat ikhlas untuk beribadah seperti sembahyang fardu atau sunat atau apa sajalah,
Kita ambil hadis umum tadi, pergi nak belajar, pergi nak mesyuarat, muzakarah ilmu, akan dihitung setiap langkahnya dan diberi pahala. Di samping itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Jadi pahala dapat, menghapuskan dosa dapat. Mungkin akan timbul soalan hari ni. Dalam hadis disebut ni khutuat, langkah, setiap langkah tu boleh pahala. Hari ni kita tak berlangkah, kita pusing tayar, naik motosikal ke, naik kereta ke. Macam mana nak jawab ni? Jawabnya samalah. Setiap pusingan tayar kita tu, sekali dia pusing bawah atas, semuanya dapat pahala. Jadi oleh kerana asal manusia ni berjalannya dengan apa? Berjalan dengan kaki, maka Nabi kita sebut berjalan dengan kaki. Kita sebut perjalanan dengan itu. Jadi di sini kita nampak bahawa sebaik mungkinnya kalau boleh kita pergi masjid jalan kaki. Jalan kaki. Tapi kalau kita tak sihat, sakit lutut, masa dah suntuk, kalau nak berjalan kaki pula tak sempat dengan waktu solat dah. Jadi kita naik kenderaan itu lebih baiklah daripada jalan kaki. Tapi kalau boleh ni jalan kaki baik. Itu dari sudut ibadahnya. Dari sudut kesihatan pun doktor suruh jalan kaki, barulah dia panggil sihat. Banyak kita pergi hospital ini dia tulis lah, sila naik tangga untuk kesihatan. Dia tak bagi naik lift, nak suruh naik tangga. Pengajaran yang kedua, bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memberi keampunan ke atas dosa hamba-hambanya serta memberi balasan syurga mengikut darjat amalan hambanya di dunia dahulu. Jadi kita tak kira lah tu. Hadis yang ketiga, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ubay kita pun, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Jadi hadis ini jelas pada kita. Wa kanat la tukhti'uhu salatun faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zulma wa fi ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka zalika kullahu, rawahu Muslim. Maksud hadis ini, Ubay bin Ka'ab cerita kepada kita, ada seorang daripada sahabat golongan Ansar, orang Madinah dia ni, sahabat, yang aku tidak mengetahui seorang pun yang rumahnya lebih jauh jaraknya daripada rumah orang itu. Rumah dia paling jauh, dalam ujung kampung sana, ujung Madinah. Sekiranya ia hendak ke masjid, jauh rumah dia, tetapi ia tidak pernah terlambat untuk sembahyang fardu secara berjamaah. Subhanallah. Ni kita malu kepada sahabat ni. Malu ke tidak? Malu. Rumah kita dekat masjid, tapi lewat selalu, ataupun tak sempat pergi masjid. Hari ni berapa ramai kita pergi rumah tepi masjid, tak naik atas masjid, tak ada. Balasah di kampung-kampung, di taman-taman perumahan, ada hak kambing duduk situ, orang tak ada. Kalau nak bila rumah penduduk di kawasan di taman tu ramai, banyak rumah, banyak, tapi nak cari 5 orang buat sembahyang jemaah tak ada. Ya subhanallah, hinanya kampung ni dengan salat jemaah. Hina. Dia sembahyang boleh cari sembahyang di rumah dia. Orang ni, sahabat ni, Ansari ni, rumahnya jauh, tetapi ia tidak pernah terlambat untuk bersembahyang fardu secara berjamaah, tak pernah lewat. Orang berkata kepadanya, jadi ada orang bagi cadangan kepada dia, ya Syekh, alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keldai yang dapat engkau tunggangi waktu malam yang gelap dan juga di siang hari yang sangat panas. Muduk jalan kaki balik, jalan kaki mari jauh, beli keldai seekor, beli himar seekor. Lalu ia pun menjawab, aku tidak seronok jika rumahku itu berada dekat dengan masjid. Dia tak mahu rumah dia dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin jika perjalanan ke masjid itu untuk bersembahyang,
dan juga perjalanan balik menemui keluargaku dicatat oleh Allah, oleh malaikat dengan pahala. Dia baca hadis tadi lah, dia dengar hadis tadi, Nabi kata setiap langkah tu ada pahala. Aku tak mau pindah hidup dekat masjid, tak mau. Manusia hari ni kalau nak beli rumah, nak dekat masjid, cuma pergi ke masjid tu tak masalahnya. Setengah rumah ni pula Masya Allah, orang duduk mengajar atas masjid, dia pasal lagu kuat-kuat tepi rumah, punyalah reti bahasa dia. Dah lah tak pergi masjid, pasal lagu pula kuat, lawan dengan masjid tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Nabi kita jawab ulas kepada kedudukan orang tadi. Nabi kata apa? Qad jama'allahu laka zalika kullahu. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan, iaitu memberi ganjaran pahala kepada semua perjalanan kamu, pergi dengan balik. Tu hari belakang, mu pergi dapat pahala, balik dapat pahala. Jadi apa yang kamu nak itu dapat pahala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan bimbang. Sahabat-sahabat kita ni, ahli jemaah kita yang duduk rumah dia jauh, ada yang duduk sebelah sungai, ada yang duduk semana-mana, jangan bimbang. Setiap langkah kita mari, jangan duduk kata Allah, duduk rumah jauh ni rugilah, rugi minyak kereta. Jangan fikir dalam kepala kita rugi minyak. Apa ruginya kalau ada dapat pahala? Yang kita ruginya pergi tempat yang tak ada faedah, yang tidak memberi apa-apa pulangan kepada kita. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat, itu rugi. Lebih malang lagi, dosa pula dapat. Itu lagi dosa, lagi rugi. Jangan dipikir kita orang Islam, depan mata kita pahala, tak situ. Jangan duk fikir rugi minyak, tak ada. Rugi minyak apa rugi? Minyak mari pula dia, lagi tak habis. Kalau habis minyak baru pakat jalan kaki belakang. Jangan main. Pasal itulah bila belajar bab peperangan ni, ada setengah orang kacau tak payah mengaji dah bab perang. Lalu ni orang perang dengan kapal terbang, dengan jet. Jadi tok guru alim ulama pejabat tak boleh, kena belajar. Kitabul jihad ni tak boleh tak belajar, kena belajar. Sebab apa? Mungkin satu hari nanti minyak tak ada, jet ada. Minyak tak ada nak naik, faedah apa jet ada? Tahu apa? Pakai cabut sayap dia, buat jatuh ke kawah dengan apa ni, dengan sayap kapal terbang, sayap helikopter, sayap apa? Apa lagi kalau minyak ada, enjin pula tak ada. Apa jadi? Lagi tak naik jet tu. Punah belakang majlis tu. Jadi kita kena letak situ. Tak depan mata kita ni ada kemungkinannya. Orang yang paling jauh rumahnya, pengajaran hadis, orang yang paling jauh rumahnya daripada masjid akan mendapat pahala yang lebih besar jika ia pergi ke masjid untuk beribadah, jika dibandingkan dengan mereka yang hampir dengan masjid. Jadi orang duduk jauh, pahala dia banyak. Setiap kali dia langkah, satu pahala. Saat langkah letak langkahan dia, gugur dosa. Besar ke tak besar pahala? Besar. Yang kedua, niat yang baik dan ikhlas kerana Allah semasa melakukan sesuatu amal ibadah itu akan mendorong seorang itu membuat kebajikan kepada makhluk lain. Jadi kita fahamlah di sini bahawa bila kita ni depan mata kita ni dosa dengan pahala, kita tak takut nak buat benda maksiat. Dan bila kita buat benda baik, kita ingat setiap benda kita buat ni boleh pahala, tak bimbang lalu. Kalau kita tengok orang miskin mari, bagi sedekah dia. Tengok kawan-kawan kita mari, bagi sedekah. Pergi ke pasar, tengok hak ni anak ni suka, hak ni isteri suka, hak ni mak ayah kita suka makan, kita beli, buat balik, pun sedekah. Maka hilang perasaan bakhil dalam diri pun hilang. Kerana setiap kita beli itu sedekah kepada keluarga kita sendiri. Dalam hadis Nabi kata hatta ma wada'a fi imra'atik, benda hak mulut tak, makanan kamu suap dalam mulut isteri kamu pun dikira sedekah. Jadi ini orang Islam duduk di situ. Hadis yang keempat, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala qala khalatil biqa haula al masjid fa arada banu salimah an yantaqilu qurbal masjid fa balagha zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi
Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna zalik. Faqala Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna, rawahu Muslim. Jadi cerita ni cerita Bani Salamah. Maksud hadisnya daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, katanya ada beberapa bidang tanah di sekitar masjid Nabi kosong. Masjid Madinah ni, cerita Masjid Madinah. Lalu keluarga Bani Salamah, Bani Salimah atau Bani Salamah ini, tempat dia di mana? Di Masjid Qiblatain. Tuan-tuan yang sudah pergi ke Masjid Qiblatain, nak pergi Mekah dah lah, tak pergi lagi dengan cerita. Mana Masjid Qiblatain? Ke Madinah. Bani Salimah ni duduk di Masjid Qiblatain tu, sekitar tu kampung dia. Jadi sebelum nama Masjid Qiblatain tu, memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu pergi ke kampung tu, pergi ziarah orang di situ. Dia kata berlaku peristiwa tengah Nabi duduk salat 2 rakaat ke Baitul Maqdis, tu ayat Quran suruh tukar kiblat ke Mekah. Di kampung ni lah, kampung Bani Salamah. Yang sekarang ni kalau kita pergi kampung ni, dia tanda Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain tu kampung ni. Jadi bila ada tanah kosong di sekitar masjid, keluarga Bani Salamah ni mau berpindah dekat dengan masjid. Dia nak berpindah pergi duduk kat masjid Nabi, sebab nak boleh masjid mudah. Perkara tersebut telah sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar cerita ada orang maklum bahawa Bani Salamah nak pindah, Rasulullah nak mari duduk sini dah, ada tanah kosong sini, pakat nak beli. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ada berita yang telah sampai kepadaku bahawa kamu semua hendak berpindah dekat masjid. Betul kah cerita ni? Mereka pun menjawab, benar ya Rasulullah, memang kami nak berpindah lah, nak duduk dekat, kami memang berkehendak demikian, nak duduk dekat dengan Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi, wahai keluarga Bani Salamah, setiap kesan langkahmu ke masjid itu akan dicatatkan pahalanya. Diyarukum tuktabu atharukum. Oleh demikian, setiap kali kamu berjalan, semuanya pahala dapat. Oleh yang demikian, janganlah kamu semua berpindah. Jangan pindah, duduk situ. Nascaya dicatat semua kesan-kesan kaki kamu semua yang berjalan menuju ke masjid, semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua lalu menjawab, kami semua tidak mahu lagi berpindah ya Rasulullah, kami tak pindah. Kami duduk di kampung kami, tapi pergi semaya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat tak kuat semangat dia? Kuat. Jadi tidak bimbanglah hari ni. Bagi orang yang duduk jauh ke dekat, jangan rasa duduk masjid pindah dekat. Bimbang pindah dekat buat tak pergi. Masa duduk jauh pergi awal, takut tak sempat. Masa duduk dekat, tak apa. Orang Qomat duduk masjid di rumah saya ni dengar lagi orang azan. Lagi lambat pergi pula dah. Jadi lebih baik. Pasal itulah kita tengok jemaah kita ni yang duduk jauh ni memang siapa awal. Kau macam mana? Hak duduk dekat siapa lewat. Pasal dia duduk jauh, dia rasa dia mari apa ni, tengok waktu lah, takut jalan jam lah, macam-macam cerita lagi. Siapa awal dia? Jadi kalau kita duduk jauh, kita boleh tiba awal di masjid, baik duduk jauh. Kalau duduk dekat menyebab kita jadi malah, kena duduk, jangan apa ni, baik duduk jauh lah daripada masjid. Baik, Imam Bukhari juga ada meriwayatkan dengan maknanya sama dengan hadis Anas. Hadis di atas riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Pengajaran hadis, apa pengajaran dia? Orang yang duduk berjauhan tempat tinggalnya daripada masjid akan diberi ganjaran pahala yang lebih kepada setiap langkah-langkah perjalanan menuju ke masjid untuk beribadah. Tak bimbang kita. Yang kedua, dituntut oleh Islam kepada setiap orang yang mengetahui di dalam suatu bidang ilmu, memberi panduan dan mengajar kepada mereka yang tidak tahu. Lebih-lebih lagi dalam ilmu keagamaan. Jadi wajib, bukan sunat lah. Orang yang belajar tahu,
wajib dia kena menyampaikan ilmunya kepada orang. Hari ini ilmu terkongkong di dalam bidang tugas saja. Ini yang kita sedih. Berapa ramai ustaz-ustaz dan ustazah kita, para ilmuwan yang ada ilmu, ada sijil, kerja pun jadi ustaz di sekolah, tapi bila waktu petang tak berani nak pergi masjid. Kalau pergi masjid, orang suruh jadi imam, orang suruh jadi kuliah, menyebabkan dia tak pergi masjid. Ini kita dengar cerita lah, ada setengah tempat berlaku sedemikian. Kalau orang tanya apa pasal awak tak berdakwah, dakwah dah di sekolah. Belum cukup. Pendakwah Islam ini masa dia 24 jam dia kena beri kepada Islam, kena beri pada dakwah. 24 jam masa. Kita ambil masa rehat je. Waktu rehat sekejap, waktu makan sekejap. Waktu lain tu boleh katakan tumpuan kita hanyalah kepada dakwah. Bagaimana nak menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Itu kerja pendakwah. Yang ketiga, semakin jauh perjalanan seorang ke masjid, semakin besar pahala yang diperolehinya jika dibandingkan dengan mereka yang hampir dengan masjid. Orang duduk dekat masjid boleh sikit. Boleh sikit mana? Sikit, tak banyak langkah dia. Hak dalam masjid ni samalah. Langkah tu banyak dia. Hadis yang kelima, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum walladhi yantaziru as-salah hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sabda apa? Sesungguhnya pahala yang paling besar akan diperolehi oleh manusia di dalam sembahyang mereka ialah orang yang paling jauh perjalanan ke tempat sembahyang. Orang yang paling jauh pondok dia, rumah dia, orang itu boleh pahala besar. Dan juga orang yang sanggup menunggu waktu sembahyang, kemudian dapat pula sembahyang bersama-sama imam berjamaah, lebih besar pahalanya daripada sembahyang seorang diri kemudian ia terus tidur. Tak nafi dah tu. Jadi orang yang boleh tunggu salat, duduk di masjid semaya sekali dengan imam, itulah orang yang baik, orang yang lebih besar kedudukannya. Pengajaran hadis, orang yang paling jauh menempuh sesuatu perjalanan serta yang paling banyak menghadapi kesusahan dan kepayahan ketika menunaikan ibadah akan diberi ganjaran pahala yang besar di atas usaha-usaha mereka. Nak mari masjid pula susah. Kita orang tua dah, nak berjalan tak larat, nak bawa kereta pun tak nampak mata. Akhirnya kena minta orang hantar, suruh anak mari. Itu susah. Tapi usaha kita berjalan, boleh pahala banyak. Pengajaran yang kedua, menunggu waktu sembahyang di masjid ataupun di surau untuk sama-sama berjamaah dengan makmum lain adalah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri di permulaan waktu kemudian terus tidur. Hadis ini ada cerita dia. Iaitulah cerita hadis ini dia fokus kepada sembahyang Isya. Di zaman Nabi dulu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada kalanya dia lewatkan sembahyang Isya. Kalau ada tetamu lepas maghrib cakap dengan dia, Nabi akan sembahyang Isya sampai lewat sikit lah, agak lewat. Ada satu kali Nabi kita keluar tu jenera habis, tidur dah orang sahabat-sahabat ni. Dia orang letih, dia kerja kebun dan macam-macam, penat, tidur sampai janggut dia duduk di lekat, dia janggut panjang pula lekat di perut ni, tengok tidur habis dah. Jadi Nabi kata bagi orang yang macam ni keadaannya, contoh kalau zaman kita hari ni, ada sekali-sekala kita buat forum lepas maghrib. Forum ni bahasa panjang. Kalau kuliah tu paling lama apa mungkin dia terlajak 20 minit je. Mana kalau Isya 8.40 pukul 9 tamat. Tapi kalau forum sampai pukul 10 pun ada. Atas penceramah lah. Hak suka bercakap banyak, panjang. Jadi mungkin pukul 10 baru habis. Jadi kita tunggu.
Jadi orang tunggu lebih baik, kerana duk menunggu itu pahala berjalan. Pahala tunggu semaya, tunggu solat, ada dalam hadis yang kita akan baca lepas ni. Jadi sahabat-sahabat yang menunggu Nabi SAW, siapa tengah malam saat ni, itu lebih baik daripada orang yang masuk waktu terus semaya, lepas tu balik tidur seorang dia. Ada. Itu cerita. Perbandingannya, kita kena tunggu sembahyang walaupun agak lewat sikit. Jadi hadis yang kelima tentang tunggu salat. Hadis yang keenam, wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, basyirul masya'ina fi zulami ila al masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Nabi kata apa? Maksud hadis ini daripada Buraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira. Kepada siapa ni? Kepada kita semua. Sampaikanlah kepada berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid. Mari waktu malam, mari Isya gelap, mari masjid. Subuh gelap, mari masjid. Apa khabar gembira yang kita dapat? Bahawa mereka akan memperolehi cahaya yang paling sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Besar ke tak besar? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam janji nak bagi cahaya kepada kita pada hari kiamat? Tuan-tuan kena ingat. Tengok dalam pengajaran hadis kita, kelebihan orang yang berjalan menuju ke suatu tempat dengan niat untuk menunaikan salat. Kita berjalan ni nak pergi semaya, tujuannya terutamanya sembahyang Isya dan subuh. Kenapa? Semaya Isya dengan subuh ni diberi satu gelaran khas, disebut khusus. Kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, semaya Isya dengan semaya subuh ni dalam gelap. Lapu, bukannya elektrik spotlight macam kita hari ni. Oleh kerana waktu tu waktu gelap, orang-orang yang pura-pura Islam, dia panggil munafikin. Golongan munafikin ni, dia celika, dia culas, dia tak pergi semaya maghrib, semaya subuh dengan semaya Isya, sebab orang tak nampak. Isya beres, gelap, orang tak nampak. Subuh lagi tak nampak. Itu dipanggil golongan munafikin. Dia tak pergi itu sebab orang tak tengok dia dalam gelap. Maka Nabi beri galakan, siapa dia boleh jaga semaya subuh, semaya Isya ni, walaupun dah cerah dah sekarang ni, tapi penjagaan itu kena ada juga. Ada kalanya semaya maghrib kita boleh pergi, Isya tak sempat nak pergi dah, macam-macam halangnya ada. Subuh lagi tak sempat nak pergi. Pasal itulah ada penceramah kita, pendakwah kita duk cerita, orang kafir ni dia bimbang sangat. Kalaulah semaya subuh masjid-masjid orang Islam ni sama dengan semaya Jumaat, dia bimbang. Hari ni semaya subuh lah tempat paling ramai sekali dah. Cuba kita pergi buat kajian di masjid, subuh lah paling ramai sekali orang. Kau paling tak ramai sekali, paling tak ramai. Kadang-kadang tinggal 3 saf yang ada. Tok imam sore, sah yang keduanya Tok Bila, sah yang ketiganya betul lah orang Tok imam kan 2 bini dia sikit. Jadi sedang molek 3 orang, 3 sah yang ada maya. 3 sah 3 orang yang mayanya. Tu yang ada. Berat. Pengajaran hadis, kelebihan orang yang berjalan menuju setempat dengan niat menunaikan salat, terutamanya sembahyang Isya dan subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi cahaya pada hari akhirat kelak semasa mereka menanti siratal mustaqim. Bila manusia dibangkit di mahsyar, keluar daripada kubur dalam keadaan gelap gelita. Gelap. Kata dalam hadis, tu'radus sirat ala matni jahannam. Akan dibentangkan siratal mustaqim ini di atas neraka jahannam. Gelap gelita. Jadi orang mukmin, orang yang beriman, dia bercahaya, dia jalan cerah. Orang kafir bakal dalam gelap, godung jatuh berak situ. Nauzubillah. Orang munafikin, lapu dia nyala macam lapu latrik tepi jalan. Kelip je. Sekali nyala, sekali tak. Waktu dia beriman nyala, waktu dia kafir gelap. Jadi munafikin yang kena, dia kena. Orang munafikin dalam masjid sekali dengan kita duduk masjid, tapi lepas maya keluar daripada masjid, dia pergi jumpa kawan-kawan dia menentang Islam. Cakap bab Islam buat ni.
Kalau ikut Islam mana ada kemajuan. Itu cakap munafikin nama dia. Jadi orang munafikin bila hari kiamat esok, dia kena kawan-kawan kita duduk atas masjid sekali, dia kata, "Hei, naktabis min nurikum." Tunggu kejap, aku nak tupai cahaya kamu. Faltamisu nuran. Tak, orang mereka tak ada. Hari ni masing-masing ada cahaya. Aku jalan dengan cahaya aku, kamu jalan cahaya. Nak jalan cahaya kan, nak cahaya dia mampu. Kita ni cuba tengok. Kalau lampu kita berkelip, sekali nyala sekali hidup, pening pala tak pening pala? Pening pala. Nak masuk tandas apa susah? Jadi lampu munafikin nyala. Jadi na'udzubillah, kita tak mau. Yang kedua, orang yang paling banyak mengerjakan amal ibadah di dunia akan mendapat balasan baik dan syafaat daripada amalan-amalan tersebut, serta syafaat daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kita lah akan beri syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intizarus salati ba'da as-salah fazalikumur ribat rawahul Muslim. Maksud hadis ini, Abu Hurairah cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu semua suka jika aku tunjukkan kepada kamu suatu amalan yang dapat menghapuskan semua kesalahan dan dapat pula menaikkan beberapa darjat? Nabi tanya. Para sahabat pun terus menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan memang kami nak ya Rasulullah, kenapa pula tak nak? Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, perkara tersebut, dengar ni, ini taujihat, nasihat Nabi supaya kita berapa amal yang baik ini. Nabi kata apa? Perkara tersebut ialah mengambil wudu dengan cara yang paling sempurna. Sekalipun terpaksa berhadapan dengan beberapa perkara yang tidak disenangi. Mana isbaghil wudu alal makarih, ambil wudu dengan sempurna walaupun susah. Susah apa di sini maksudnya? Air terlampau sejuk dan sebagainya. Air sejuk sangat, susah kita lah. Kalau duduk negeri kita ni tak terasa sangat, tapi kalau duduk negeri Arab musim sejuk, jangan. Memang sejuk. Macam ambil wudu dengan air batu. Penat. Walaupun susah, ataupun tak ada air, ada susah juga, kena pergi karang air, pergi lagi cari air dulu. Yang kedua, banyak berjalan ke masjid. Orang ni banyak berjalan ke masjid termasuk juga menunggu waktu sembahyang kemudian menunaikannya. Nak cerita sininya, intizarus salat itu kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan melangkah ke masjid, menunggu waktu salat kemudian menunaikan salat. Perkara-perkara inilah yang dikatakan berjuang menahan hawa nafsu dengan niat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalikumur ribat. Inilah perjuangan kita. Hari ini kita berjuang ke tak berjuang ni? Berjuang. Orang yang boleh sapa ke masjid zaman sekarang ni, bagi ana lah secara peribadinya, tuan-tuan adalah orang perjuangan. Nak banding dengan kawan-kawan kita, jiran tetangga di sebelah kita, orang-orang tepi masjid, ahli-ahli jemaah yang dengar suara kita, dengar ni, suara ni kuat. Mikrofon kita pergi sana sini, orang azan dengar, orang kuliah pun dengar, tak mari. Jadi orang yang boleh sampai ke masjid merupakan orang yang berjuang menentang nafsu dia. Pengajaran hadis, jihad yang paling besar ialah melawan hawa nafsu daripada melakukan perkara-perkara maksiat terhadap Allah dan juga terhadap manusia. Jadi kita kena ingat, kita benar satu baru ni. Apa benar? Kita menang dapat sampai ke masjid. Bila sampai masjid, apakah kita menang lawan nafsu, lawan syaitan? Belum tentu lagi. Ada orang sampai ke masjid duk buah pula, tak ibadat juga, dia duk buah cari kawan-kawan, buah pula
ngumpat orang habis. Maknanya dia benar lawan syaitan nak pergi ke masjid, tapi dia kalah dengan syaitan di masjid. Kalah di masjid. Yang kedua, segala dosa-dosa kecil akan terhapus dengan cara seseorang itu mengambil air wudu, ambil air semaya, kalah syaitan. Berjalan ke masjid, menunggu waktu sembahyang dan terus sembahyang. Sama ada secara berjamaah atau seorang diri. Seorang diri itu kalau kita semaya apa tu? Sunat. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Qala Allah azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Al-ayah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Maksud hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu semua melihat seorang yang selalu berulang-alik ke masjid, kamu semua akan menjadi saksi bahawa ia seorang beriman. Kalau kita tengok orang ni boleh alik masjid, kamu boleh saksi dia ni beriman. Bahawa Allah Azza wa Jalla telah berfirman, maksudnya bahawa sungguhnya yang mengunjungi rumah-rumah Allah, yang memakmurkan rumah-rumah Allah iaitu masjid, adalah terdiri daripada orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat, sehinggalah ke akhir ayat tersebut. Hadis ini dikata oleh Tirmizi bahawa hadis ini hadis hasan. Itu penilaian yang telah dibuat oleh Al-Imam Tirmizi dalam hadis ini. Namun ada juga ulama mengatakan hadis ini lemah, dhaif hadis. Kalau hadis dhaif sekalipun, ayat Quran kuat, innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid rumah Allah Ta'ala ini orang yang beriman. Jadi hadis itu kuat dari segi maknanya dengan ayat Quran yang ada sekali dengan dia tu. Boleh jadi lemah dari segi sanad hadis, ayat Quran itu kuat, memang gagah. Quran mana tak kuat. Tuhan sendiri bagi tahu orang yang memakmur masjid iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Makmur di sini tuan-tuan bukan bina masjid ya. Hari ini kita berbangga-bangga. Tengok ni, saya jak bina masjid berapa ratus buah dah. Bangga. Lepas bina masjid pergi tidak? Tak jadilah gitu. Makmur di sini bukan makna binaan saja. Makmur di sini dengan makna menghidupkan masjid. Hari ni orang buat masjid boleh. Berapa ramai sahabat-sahabat kita duk tanya nak buat masjid, nak suruh kumpul dana buat masjid. Ana bagi nasihat pada sahabat tu, kata buat kajian dulu. Buat kajian dulu. Ada ke tidak orang kampung nak pergi semaya ke tidak? Panggil mesyuarat tergempar, rukun tetangga panggil dulu. Kita buat surah ni, kamu nak pergi ke tidak? Jangan buat malu ke kambing. Ada satu taman perumahan dekat dengan kawasan kita. Masjid besar. Masjid cantik. Bila kita pergi, orang azan masjid habis dah azan. Tak ada siapa dia mari. Masjid kosong. Dekat rumah masjid itu bukannya Cina yang dia. Orang Islam, Melayu belakang duduk situ. Tapi tak ada seorang pun nak bangun. Keluar daripada rumah dia pergi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari seorang lagi pula jadi makmum. Tak ada. Berapa banyak dah masjid-masjid kita ni macam ni keadaan. Makmur masjid. Orang yang berani memakmur masjid pada akhir zaman ini, memang boleh kita boleh ambil cop Allah Ta'ala bunyi ni, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis, diharuskan bagi kita mengukur keimanan seorang dengan berpandukan amalan yang dilakukan secara zahir. Memanglah kalau tengok orang itu baik, secara zahirnya kita boleh kata dia beriman. Yang batinnya itu kerja Allah. Itu kita tak boleh nilai orang tentang dalam perut orang. Hari ini yang jadi muskilah, yang jadi masalah kitanya, kita menjadi penilai, menjadi juru ukur kepada hati orang, itu jadi masalah. Kita saya tahu dalam hati dia tu tak baik dia tu. Mana tahu dalam hati orang? Hati kita pun kita tak nak jangka. Dengan hati orang kita boleh tahu. Yang kedua, di antara tanda-tanda seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya ialah dengan cara sentiasa pergi ke masjid untuk beribadah, sama ada dengan menunaikan sembahyang fardu, sembahyang sunat, baca Quran dan juga i'tikaf. Itu di antara kelebihannya.
Bab yang berikutnya, babu fadli intizaris salah. Ini bab kelebihan menunggu waktu sembahyang. Saat ini kita pergi masjid, Anda dah bagi tahu awal tadi, tuan-tuan yang sampai ke masjid ni telah berjaya menentang hawa nafsu untuk sampai ke masjid. Bila sampai masjid, bagaimana pula? Kita benar ke kalah? Tak tahu lagi. Itu menang pusingan pertama baru tu. Orang yang boleh sampai masjid dipanggil menang pusingan pertama. Orang yang boleh duduk di masjid beribadat, benar pusingan yang kedua, dan mengekalkan ibadat itu sampai sudah, ini orang panggil full lah, benar penuh. Jadi kita tengok dalam bab yang seterusnya, iaitu hadis tak banyak, dia ada 4 hadis je, ada 3 hadis je. Sembahyang fardu diwajibkan kepada setiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Oleh yang demikian, orang yang telah diwajibkan sembahyang itu wajib pula memelihara waktu-waktu yang dituntut oleh Islam supaya menyegerakan sembahyang fardu apabila masuk waktunya. Jadi bila masuk waktu, kita kena sembahyang, segera sembahyang. Tuan-tuan jangan salah tafsir. Maksud segera salat di sini iaitulah setelah kita menunaikan hak dia. Lepas azan ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat, contohnya kalau waktu zuhur, dia ada 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2 rakaat yang kedua. Itu ada setengah orang ni dia, kita nak sembahyang cepat ni, nak ambil salatun fi awali waqtiha, sampai tak sempat nak sembahyang sunat. Itu salah sunat. Tidak sunnah dalam mentatbik, dalam melaksanakan sunat. Yang sunnahnya tengok waktu. Kalau waktu subuh, sembahyang sunat dia ringkas, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak terus qamat, tidak terus sembahyang cepat, dan dia tidur dulu lepas sembahyang sunat tu, dia rehat dulu sekejap. Itu masa. Kenapa? Kerana subuh ni waktu orang tidur, boleh jadi dia terjaga bila dengar azan. Jadi kalau kita cepat pergi, habislah, luputlah waktu sahabat-sahabat kita tu. Jadi kita letak situ. Oleh demikian, orang yang menunggu waktu sembahyang di masjid dan lainnya dengan sembahyang yang berikut, macam kita hari ni, kita dah sembahyang maghrib, kita duduk sini nak tunggu sembahyang isya, akan diberi pahala sama dengan ia mendirikan sembahyang selagi mana ia tidak melakukan perkara buruk seperti bercakap masalah keduniaan yang melampaui batas dan perkara-perkara kotor yang lain. Tuan-tuan duduk lepas sembahyang maghrib ni, malam ni, bila-bila nak tunggu, kenapa tak balik? Tunggu sembahyang isya. Selama kita duduk menunggu di sini, pahalanya malaikat tulis orang duduk sembahyang salah. Selagi dia tidak buat benda yang baik. Tapi kalau lepas sembahyang duduk kecek, dia tu gini ni, dia tu gini, mengumpat orang, putus, habis dah. Duduk dalam masjid pun jadi syaitan juga, ikut syaitan, kadang buat maksiat dalam masjid. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan luput seseorang kamu daripada sembahyang selama ia masih duduk di tempat sembahyangnya. Jadi hadis ni kata orang tu diberi pahala sembahyang selagi dia duduk tempat sembahyang. Duduk dalam masjid lah, jangan keluar daripada masjid. Ada yang agak keras sikit, dia kata bukanlah keluar dari masjid, tempat dia sembahyang tu tak bergerak, duduk situ. Itu berat lagi. Selama ia masih tidak duduk di tempat sembahyangnya, tak bergerak di situ, duduk dalam masjid dia. Riwayat yang kedua, pandangan yang kedua, tidak ada perkara yang menghalang ia untuk kembali menemui ahli keluarganya melainkan kerana ia menunggu waktu sembahyang yang berikut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ni, muslimi lah banyaknya. Berapa banyak kita dengar lepas sembahyang maghrib bunyi motosikal keluar, bunyi kereta keluar, nak pergi mana? Nak pergi minum kopi. Bila azan isya mari balik. Ini rugi. Orang tu terlepas banyak peluang, banyak pahala dia terlepas. Kalau dia duduk sini dalam masa 45 minit ni, dia boleh pahala salah, boleh pahala sembahyang walaupun duduk cokoh sini, boleh pahala dengar, boleh ilmu belajar,
berapa ganda kita dapat. Tapi kalau lepas maya maghrib naik motosikal perong keluar, pergi duduk buah kedai kopi, orang biasa mari balik, rugi, putus dia punya mualat, putus pahala yang begini besar yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim, pengajaran hadis, orang yang sanggup menunggu waktu sembahyang yang berikutnya setelah ia selesai sembahyang, selesai dah sembahyang tapi tak kelik, tak balik, kenapa? Nak tunggu salat yang kedua. Kalau ada orang kuliah kita dengar, kalau tak ada orang kuliah kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, baca Quran, baca kitab yang kita belajar tu, hafal doa-doa, duduk dalam masa 40 minit, kita ditulis pahala sembahyang. Di mana ia tidak membuat perkara-perkara lain seperti balik untuk menemui ahli keluarganya, jadi orang ini akan mendapat pahala sama dengan ia menunaikan sembahyang tersebut. Jadi masalah kita ni duduk sembahyang besar tu pahala, malah orang sembahyang berterusan ni, kita kena sembahyang tarawih 20 rakaat pun nampak mepeh dah, mepeh dah, tak apa nak lekat. Tok Imam sembahyang 20 dia lari 8, Tok Imam sembahyang 8 dia lari 4, nak sembahyang juga tapi shortcut semacam ni, pasal nak lari. Pening Tok Imam bulan Ramadan, nak sembahyang berapa tak sibuk orang lari, kau cipitu kan dia sakit perut pula, masalah kena buka juga, tak lepas. Dengan iman lah kita boleh tahan orang balik. Pengajaran yang kedua, Allah SWT akan beri ganjaran pahala kepada setiap amalan yang diniatkan oleh seorang sekiranya mereka belum mengerjakannya. Jadi niat nak semaya tu boleh pahala dah. Pasal apa tak balik ni? Tunggu semaya Isya, pahala tulis. Ini kelebihan dalam Islam ni, Tuhan bagi sangat besar pahala kepada hamba-hambanya. Hadis yang kedua dalam bab kita ni, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, rawahul Bukhari. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mencerita lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat mendoakan kepada seorang di antara kamu semua selagi mana ia berada di tempat sembahyangnya, tak keluar-keluar daripada masjid, dari tempat kita sembahyang. Kalau boleh jangan gerak daripada tempat kita duduk tu. Ini tidak, lepas sembahyang aja terus cari kawan, cari dia, cari kawan, cari orang tu, cari orang ni, nak pergi buah belakang. Jadi bila apa yang kita dapat, para malaikat mendoakan untuk mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selagi mana ia tidak berhadas. Jadi malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Hadas di sini satu maknanya tidak batal wuduk dia. Sebab kalau batal wuduk, macam mana nak boleh pahala sembahyang? Orang tak ada wuduk tak boleh sembahyang. Jadi kena pergi ambil wuduk, masuk sembahyang semula, sambung balik. Ada juga malam yuhdis, malam yuhdisu hadasan, ai malam ya'si, selama dia tidak bercakap perkara yang kotor. Jadi kita duduk dalam masjid, kita mengumpat orang buat benda tak tu pasal, maka putuslah, pahala malaikat pun tak nak tulis dah, tutup file dah, file kebajikan, malaikat lain pula mari tulis, dia ni duduk mengumpat orang dalam masjid. Habis cerita. Kalau berasa nak mengumpat orang, bangun terus pergi duduk di kedai kopi. Mengumpat dalam masjid tak sama dengan mengumpat di kedai kopi, kau sama? Tak sama. Jangan kotor masjid kita ni dengan percakapan yang tidak baik. Para malaikat mengucapkan kepada orang itu, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah orang itu, ya Allah kasihilah dia. Besar ke tak besar kelebihannya? Besar. Kita dapat pahala, malaikat duduk doa kepada kita, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Mana tak besarnya? Rawahul Bukhari, pengajar hadis, para malaikat mendoakan kepada sesiapa sahaja yang duduk lama di tempat sembahyangnya agar beroleh rahmat Allah selagi mana mereka tidak beredar dan batal air sembahyangnya, serta tidak bercakap perkara-perkara yang kotor-kotor mengenai hal ehwal keduniaan. Cakap benda luar, benda maksiat, maka batalah pahala itu. Yang kedua, orang yang sentiasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat keampunan dan dikasihinya, dan juga makhluk yang lain, lebih-lebih lagi sesama manusia. Semua manusia sayang, Allah Ta'ala pun sayang kepada kita.
Hadis yang ketiga, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya ila syatril laili thumma aqbala alaina biwajhihi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma shalla faqal sallan nas wa raqadu wa lam tazalu fi salatin munzu intazartumuha. Allahu akbar. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam sentiasalah memberi bimbingan, memberi tunjuk ajar kepada umatnya, kepada sahabatnya dan kepada manusia seluruhnya. Hadis ini riwayat Bukhari, maksudnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakhirkan sembahyang Isya. Jadi ada masalah lah Nabi kita lewat sembahyang Isya ni, biasa ada kedatangan wafd. Apa sebabnya? Pada suatu malam, dia tu bukan dia buat tiap-tiap malam macam lagu tu, dah ada ketikanya dia nak tengok, nak ajar kepada kita waktu sembahyang, sehingga sampai ke pertengahan malam, syatrul lail, setengah malam. Baginda pun menghadapkan mukanya kepada orang ramai setelah sahaja beliau selesai sembahyang. Sudah sembahyang, Nabi kita palih pada sahabat tengok. Lalu baginda pun bersabda, orang yang sembahyang seorang diri bukan di masjid dan terus tidur akan diberi pahala, dan kamu semua yang duduk tunggu di masjid ni akan sentiasa dianggap masih melakukan sembahyang selagi mana kamu semua masih lagi menunggu waktu sembahyang yang berikutnya. Kalau mau tunggu sini sampai bila pun, malaikat ada tulis salat 1 jam 2 jam kita boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan coba angkat kaki lepas sembahyang maghrib duduk di masjid. Ada orang mengajar pun kita dengar, tak ada orang kuliah pun kita baca Quran. Kerana apa? Kerana rugi masa. Bila rugi masa, maka kita kehilangan pahala yang begitu banyak. Pengajaran hadis yang pertama, hukum mentakhirkan sembahyang fardu Isya sehingga sampai ke pertengahan malam adalah sunat. Dalam kitab kita ni kata sunat lah pula. Tunggu lewat sembahyang Isya ni, sembahyang berjamaah. Kalau nak sembahyang seorang tak boleh. Tak apa, pergi pasar malam duduk lilah kerjaannya tak ada, kenapa tak balik sembahyang Isya tu? Sunat sembahyang lewat. Tak, bukan macam tu. Orang tu dia suruh sembahyang awal, dia pergi sembahyang Jumaat pun tidak. Orang yang duduk menunggu waktu sembahyang berikutnya akan diberi pahala sama dengan melakukan sembahyang. Allahu akbar. Besar ke tak besar tuan-tuan? Besar pahala tu, tapi kita rasa tak besar. Dalilnya ramai yang tak tunggu tu. Kalau besar dia tunggu, tak tunggu itu maknanya tak besar tu. Itu kaedah dia. Bila kita cerita hadis Nabi suruh kita buat amalan, kemudian kita tak buat, maknanya tak besar bagi kita, walaupun hadis itu besar. Yang kedua, pahala sembahyang berjamaah di akhir waktu lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan menyegerakan di awal waktu. Sebaliknya, menyegerakan sembahyang jamaah di awal waktu adalah yang paling baik, yang paling afdal. Jadi tamatlah perbincangan dalam bab kita ni. Kita akan masuk pada babu fadli salatil jamaah, bab kelebihan sembahyang berjamaah. Jadi kita boleh simpulkan dalam apa yang kita bincangkan di sini, iaitulah tentang sembahyang Isya ni dia ada 2 waktu. Ini ada di setengah masyarakat kita, dia silap faham tentang sembahyang Isya. Sembahyang Isya ni dia ada waktu ikhtiar dengan ada waktu darurah. Waktu ikhtiar mengikut dalam hadis ni hanya setakat setengah malam saja. Setengah malam. Mana kalau subuh pukul 6, maghrib pukul berapa? Pukul 7. Maknanya setengah malam tu 5 jam setengah. Jadi pukul apa? 5 jam setengah, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pukul 12.30 habis waktu Isya ikhtiar. Ikhtiar itu maknanya waktu pilihan. Kita boleh tunggu sembahyang Isya sampai situ. Dia masih lagi waktu Isya, tapi waktu daruri. Macam mana waktu daruri? Waktu daruri contohnya orang ni tertidur. Tidur sungguh nak. Lepas sembahyang maghrib dia terlalu penat. Salah terlalu ubat ke jenera tidur. Sedar-sedar pukul 2 malam. Waktu ikhtiar ada lagi? Tak ada dah. Jadi dia boleh sembahyang Isya, tak payah qada, kerana dia masih lagi waktu Isya, tapi dia panggil waktu daruri, waktu terdesak. Orang perempuan haid
Pukul 1 malam habis haid dia, tamat. Dia pun mandi, dia boleh semaya Isya dalam waktu lagi. Yang tak bolehnya kita yang duduk saja ni. Buah-buah di pasar malam, ada ceramah pula, pergi dengar ceramah. Isya maya dak? Tak apa, Isya sampai subuh. Itu bukan, salah maklumat. Yang sampai subuh itu dipanggil waktu daruri. Waktu ikhtiar sampai setengah malam. Dalam hadis ni, waktu ikhtiarnya sampai setengah malam, waktu daruri sampai ke subuh. Jadi kalau orang tertidur, orang pengsan, orang apa, sedar dekat subuh, boleh maya subuh lagi, tidak qada. Tapi kalau sengaja tuan-tuan yang duduk berjalan di pasar malam lah banyaknya, pergi dengar ceramah ke apa, tak apa, subuh lambat lagi nak habis, balik nanti boleh lagi tak, itu sudah dikira orang itu cuai daripada sembahyang dia, kerana sudah habis waktu ikhtiari, dia sudah masuk ke dalam waktu daruri. Jadi kita kena ingat, waktu Isya ni ada dua waktu, ikhtiar dengan daruri. Dia panggil ikhtiar dengan daruri. Yang waktu yang satunya iaitulah Isya, Zuhur sampai ke Asar terus. Asar dengan Maghrib ada waktu ikhtiar dengan ada waktu daruri. Waktu ikhtiarnya sehingga sampai kepada waktu matahari itu kuning, habislah sekat tu waktu Asar. Jadi ini di antara banyak silap dalam masyarakat, inilah waktu ikhtiar. Tak apa, kenapa tak solat dulu? Habis waktu pejabat ni, sempat lagi balik rumah. Maghrib pukul 7:30. Ada lagi sampai rumah pukul 7. Itu bukan waktu ikhtiar tu. Waktu daruri dah tu. Bagi orang yang pengsan, bagi orang yang terdesak, bagi orang perempuan yang haid, bagi orang ini. Waktu daruri ni sampai ke maghrib. Tapi waktu ikhtiarnya sakat kuning matahari. Kerana apa? Kerana Nabi kita larang semaya al-fahsah ni. Tujuan apa semaya al-fahsah? Larangan di sini menunjukkan bahawa saddu zara'i, Nabi kita larang takut kita terlajak pergi sembahyang dalam waktu yang sama dengan orang penyembah matahari. Puak penyembah matahari dia sembah bila? Dia sembah waktu matahari naik dengan waktu matahari turun. Jadi Nabi kita larang. Nabi kata salatul munafiqin, semaya orang munafikin, orang yang melengah ke semaya asar sehingga hampir nak jatuh waktu, lepas tu dia semaya cepat-cepat macam patuk ayam. Itu semaya munafikin nama dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena ingat asar ni dua waktu. Satu waktu ikhtiar sampai ke kuning, cahaya kuning di matahari itu. Satu lagi waktu darurah sampai ke maghrib. Sama juga dengan semaya Isya, dua waktu. Waktu ikhtiar sampai setengah malam, waktu darurah sampai ke subuh. Jadi jangan kita main-main dengan waktu semaya ni. Kalau tidak, kita dianggap sebagai orang yang cuai, orang yang meleka daripada sembahyang dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita yang seterusnya dalam kitab, dalam babu fadli salatul jamaah, bab kelebihan salat jamaah. Jadi kita akan marilah, kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.